النبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, anta Syafi. Ya Ilahi, ya Ilahi. Beratlah doa di langit luas, penuh harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur. Apa khabar bapa ibu tuan puan sekalian? Di mana juga kita berada, salam daripada Pak Haji dari kejauhan ini. Masya-Allah, kita sambung lagi kuliah kita pada hari ini. Begitulah ya, menuntut ilmu ni tak pernah habis. Belajar. Dan yang paling penting ilmu fardhu ain ya. Jangan lupa ilmu fardhu ain, ilmu syariat, supaya kita dapat faham dengan perjalanan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satunya ialah kita nak menjaga akidah ya, menjaga tauhid, supaya tauhid kita tidak terkontaminasi daripada muda sampailah kepada kita mati tidak terkontaminasi tauhidnya. Ya, jadi oleh sebab itu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita membawa akidah yang benar seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Di dalam pengobatan ini juga ada banyak persoalan-persoalan akidah. Persoalan-persoalan akidah ini yang harus kita teliti. Jadi oleh sebab itu maka bagi perkara-perkara yang sensitif, perkara-perkara yang duduk orang kata 50-50 seperti berjalan di atas jalan yang licin, maka kita tutup pintunya, kita tak bincang. Pasal apa? Kalau kita bincang ya nanti tersalah lagi perbincangan kita itu, jadi boleh menyebabkan akidah kita terkuras. Dan ini tidak mahu Pak Haji nak supaya perjalanan dalam pengobatan kita ni jelas tauhidnya, jelas akidahnya, jelas pegangannya.
Kalaupun sama seperti dilakukan oleh orang, tetapi niat yang berbeza, ya, niat yang berbeza sungguh. Misalnya apalah, misalnya kita memiliki keris, katalah kita memiliki keris. Ni Pak Haji nak tunjuk satu keris yang dibeli oleh Pak Haji juga, ada yang dihadiahkan, ada yang dibelikan. Cuma bila kita bercakap tentang keris, misalnya kita bercakap tentang keris ini banyak juga dibuat orang untuk tujuan pengobatan, dijadikan sebagai ilmu santet, dijadikan sebagai ilmu yang ada unsur-unsur mistik lah, unsur-unsur khurafat lah, macam ni keris. Tetapi bagi kita, bila kita memiliki keris ini, dia adalah pertama sekali adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi, bukan Nabi bawa keris pula sunnah, bukan. Nanti orang tanya Pak Haji, mana dalilnya Rasulullah itu bawa keris? Bukan, Rasulullah itu dia membawa senjata. Membawa senjata itu sunnah, ya, itu adalah antaranya. Tapi hari ini sukalah, sebab hari ini sudah terjadi, ya, yang kita sudah tidak lagi berada dalam situasi seperti digambarkan oleh Nabi SAW itu. Tapi kalau kita pergi ke Yaman, kita tengok banyak orang dia akan bawa, ada satu pisau Yaman itu adalah antaranya, itu sebenarnya sunnah Nabi SAW. Itu di antaranya yang pertama. Yang kedua, bila kita belajar tentang keris ini, kita guna untuk senjata mempertahankan diri kita. Jadi ini bukan nak menyerang orang, tak boleh kita serang. Macam rotan boleh guna untuk pukul, boleh guna untuk tunjuk jalan. Jadi rotan itu kita gunakan bukan untuk nak pukul orang, nak sakiti orang, tetapi rotan digunakan untuk tunjuk jalan. Begitu juga keris. Lihat ni, Pak Haji nak terangkan sedikit tentang ilmu keris ni, sedikit saja. Baik. Bila kita pegang keris begini, maka ada dua. Sama ada yang pertama, kita yang menarik keris itu keluar. Itu dia. Ini berartinya orang yang hendak bergaduh. Yang kedua, keris tidak ditarik, tapi ulunya yang ditarik. Begitu. Ini berartinya ada istiadat untuk satu program-program kebudayaan. Jadi bukan keris yang ditarik. Tengok macam tu. Tengok, ya. Tarik sarungnya. Tangan Pak Haji tidak bergerak. Begitu di antaranya. Jadi yang ini tangan yang bergerak. Kedua-duanya ini mempunyai filosofi sama juga seperti kita ambil madu lebah. Madu lebah ni, yang mana nak masuk dulu di dalam gelas? Ini ada gelas lah, kata contohnya gelas. Yang mana kita nak masuk dulu? Masuk madu dulu, kemudian masuk air, atau masuk air kemudian masuk madu? Itu adalah merupakan satu kaedah seni dalam pengobatan. Kalau kita masuk madu dulu, kemudian masukkan air, tujuannya adalah untuk mendinginkan. Madu tu nak digunakan untuk jadikan sebagai ubat untuk orang panas, kerana dia mendinginkan. Tapi kalau kita masuk air dulu kemudian bawa masuk madu, tujuannya adalah untuk nak memanaskan. Berartinya diberi kepada orang yang dingin. Jadi begitu juga dengan keris tadi, kita menarik matanya atau menarik dia punya sarungnya. Itu yang paling penting. Jadi oleh sebab itu, begitu juga ketika kita menyediakan satu obat, katanya untuk hati, untuk liver. Liver ni kita gunakan temulawak. Katalah kita gunakan temulawak. Bila kita ambil temulawak, okey, kita nak masuk temulawak plus dengan gula aren. Nak masuk bila gula aren tu? Nak masuk dahulu, masuk gula aren dulu, kemudian mau masuk temulawak, atau masuk berbarengan bersamaan di antara temu aren dengan temu aren pula, gula aren dengan temulawak, ataupun masak temulawak dulu biar dia berdiri, baru dimasukkan dia dengan gula aren ataupun gula merah. Yang mana satu? Ini penting. Dia ada tertib. Begitu kita ambil uduk, tertibnya mesti basuh tangan dulu, kan? Kemudian barulah kita berkomor, kemudian kita ini dan sebagainya. Jadi itu adalah tertib. Jadi begitu kita buat herba juga mesti tertib. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak sebutkan, kalau untuk minuman, untuk orang yang ada masalah liver, yang matanya itu kuning, jadi kita masak dahulu temulawak pun boleh, temu iring boleh, temulawak lah yang terbaiknya kuningnya.
Masakkan dahulu sampai mendidih, kemudian lepas dah mendidih itu baru kita masukkan gula merah, lepas tu kita tutup apinya, lepas tu kita tutup dia punya bekasnya itu. Okey, dibiarkan sampai agak sikit suam baru kita minum. Itu dia cara dia, kaedah dia. Masya Allah. Itulah di antaranya dikatakan tertib. Begitu juga dengan herba. Ada herba yang diseduh, ada herba yang ditumbuk jadi bubuk, ada herba yang diminum, dibuat sebagai minuman. Kesemua dalam bentuk sediaan-sediaan ini mempunyai peran pengubatan tersendiri. Ada herba yang baik kita bagi secara kompres saja. Begitu. Okey, oleh sebab itu maka insya-Allah kita dah boleh faham sedikit tentang ilmu keris dan ilmu bagaimana mengadunkan herba ni. Kalau nak tanya lagi tentang keris keris ni. Subhanallah, kalau orang belajar tentang keris faham ni. Faham ini. Sebab apa ketika kita pegang keris ni orang kucuk? Begitu. Isyarat saja. Itu adat kah? Adat, betul, adat. Tetapi kenapa dikucuk? Sebab di sini, di mata keris ni, di bawah ni adalah ada ukiran Bismillah. Bismillah, dengan nama Allah kita memegang keris ini, ya. Jadi kita kucuk itu menandakan bahawa kita mengucuk dengan kalimah Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah ni ada bentuk ba, ya. Bismillah dan sebagainya. Itu di antaranya. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu kita faham bahawa kesemuanya ini mesti kita mengerti. Itu adalah di antaranya. Kemudian yang kita asap. Kita asap itu ada dupanya. Ini sudah jadi dukunnya, Pak Haji dah jadi dukun ni. Bukan, asap tu untuk mengelakkan daripada besi itu berkarat. Asap itu kaedah mengelakkan besi daripada berkarat. Jadi cuba lihat, tidak ada karat kan? Tidak ada karat sebab dia diasap. Bukan asap itu panggil jin. Itu salah. Tak boleh buat, jadi syirik nanti. Tapi asap itu bukan kita saja. Itu yang kita gunakan asap, yang kita gunakan di dalam asap pokok, wap asap yang kita ambil, kita buat untuk anti hama tu. Bukankah asap daripada sabun untuk anti hama? Sama begitu juga. Dan nak asapkan keris ini takkanlah ambil sabun. Pedih kena mata sebagainya. Jadi dia asap dia dengan kayu-kayu. Antara kayu yang mempunyai keluar asap, kayunya ialah kayu gaharu. Kayu gaharu itu kan diguna dalam pengubatan Nabi SAW. Wangi lagi. Jadi rumah yang kita asapkan keris itu jadi wangi. Bila kita asapkan keris itu jadi wangi, maka kita simpan keris itu jadi wangi. Keris macam kita juga. Kalau kita yang wangi-wangi, tentu orang suka. Begitu keris kita, orang buka saja sini, wah, sudah ada kewangiannya. Jadi kenapa orang cium? Sebab dia bau wangi. Bukan sebabnya ada dupa, ada amalan Hindu kat situ. Tidak. Kita tidak mengarah ke situ. Itu di antaranya. Sama juga seperti orang yang nak pergi berperang, pertajamkan pedangnya. Sebab apa? Mempertajamkan pedang itu dah cukup tajam dah. Tidak mengasah semangat untuk pergi ke medan jihad. Itu dia. Jawapan itu harus diselesaikan. Jangan tinggal dalam bentuk mistik, jangan tinggal dalam bentuk kepercayaan khurafat. Sebab kita ini memang benar, ya, kita ni dulu moyang-moyang kita daripada agama Hindu. Bila agama Hindu tu mereka melakukan spirit macam ni yang boleh menyebabkan bayangan itu kepada bayangan kemusyrikan. Tetapi Islam itu datang dengan keindahan. Islam itu selagi berbingkaikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita nak mendirikan keris, memanglah tak boleh mendirikan keris sebab kena guna jin. Menggunakan jin kalau kita nak mendirikan keris. Tetapi kalau keseimbangan keris ini dibuat betul-betul keseimbangan, dan ini ada juga keseimbangannya, maka kita boleh dirikan. Cuba kita lihat, tengok. Cuba untuk dirikan. Ini bukan berartinya ini jin, bukan. Tengok. Nampaknya susah kita nak mendirikan keris. Jadi apapun, mendirikan keris tu mudah, Pak Haji kata. Tapi yang susah mendirikan solat.
solat jemaah, solat subuh lagi susah, solat isyak lah, itu dia. Jadi oleh sebab itu, kalau orang itu anda boleh mendirikan keris, belum tentu dapat mendirikan solat. Jadi apa artinya? Apa artinya? Kita nak supaya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada keris ini boleh mengingatkan kita kepada Allah, ya ayo silakan bismillah. Ya, tapi jangan dibuat acara-acara spirit. Acara-acara spirit itulah yang boleh mengundangkan daripada bangsa jin. Itu di antaranya. Jadi sepakat ijma' ulama mengatakan bahawa kita tidak boleh minta pertolongan daripada jin Islam ataupun jin kafir. Kalau jin Islam pun tak boleh minta pertolongan, bagaimana kita nak minta pertolongan dengan jin kafir? Tak boleh, tak boleh. Kita tak dibenarkan. Pegang begitu. Jadi itu yang Pak Haji sebutkan. Kita bila sampai kepada tajuk-tajuk kritikal, kita tutup. Kita tutup dengan serapat-rapatnya. Jangan masuk ke daerah tersebut, nanti tersalah dan tersesat. Berapa ramai orang yang Masya Allah setelah mendalami dalam ilmu-ilmu peringkat tinggi ni, tahap tinggi ni, tanpa mempunyai dasar-dasar syariat, maka mereka sudah pun pergi dan terkeluar daripada Islam. Masya Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Itulah di antaranya. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama, yang kita tinggal pasal keris ni dulu. Ini keris ni, kalau ada yang berminat silakan boleh beli dengan Pak Haji ni. Pak Haji menjual juga, tetapi jualan hanya untuk barang-barang antik sahaja. Macam orang jual mobil antik, orang jual sepeda antik, orang jual motor sepeda antik. Begitu juga ada orang yang berminat dengan keris-keris. Jadi sikitlah cerita sikit. Kenapa lah Pak Haji ni minat dengan keris-keris? Kenapa? Untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian, Pak Haji ni Datuk Pak Haji dulu nama Husin. Mak Pak Haji tu nama Som atau Sepiah, ya, binti Husin. Husinnya itu datuknya itu bukan Husin punya bapa kepada Husin ini seorang tukang besi. Dia panggil Tok Tukang Awang. Kita kalau orang Melayu lah, kalau ada perkataan tok tu hebatlah. Tok tu kiranya satu status, bukannya datuk, bukan tok pawang misal kata, satu status yang tinggi di tengah masyarakat. Tok pawang, tok mudin, tok guru, tok apa sahaja. Ini tok tukang maksudnya pandai bertukang besi. Jadi mungkinlah genetik suka pada yang keris-keris ni turun kepada Pak Haji. Pak Haji memang suka. Ini pun kalau ada orang yang nak bagi nak hadiahkan keris, Allah masya-Allah, ya. Itu di antaranya. Baik. Jadi yang pertama, Assalamualaikum Tuan Haji, saya Nazihah binti Ramli. Ibu saya sejuk, katanya tak boleh kena angin di luar. Dan rahang sakit, susah nak makan pun, serta sakit saraf, umur 70. Apa yang perlu diambil? Ini ingat ni. Orang yang sakit rahang, sakit gigi, ngilu, sejuk, ini sebenarnya dia adalah kekurangan unsur yang dalam dirinya. Nak buat macam mana ni? Ada dua cara. Yang pertama, kita ambil dia percampuran di antara susu kambing plus lagi dengan sari kurma. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh ambil syak ketelis. Dua. Yang ketiga, boleh ambil MMP, Million Minerals Plus. Itu adalah di antaranya. Boleh ambil 3 daripada cadangan ini. Masya Allah, Masya Allah. Baik, soalan yang kedua, Siti Hasnah Awang. 7 angin sesuai tak untuk sakit lutut? Tak boleh berdiri lama. 7 angin sesuai tak? Ini banyak sekali hari ni. Hari ni banyak terjadi orang sakit lutut. Hampir-hampir ke mana-mana kita pergi, ke surau-surau, kita tengoklah. Kalau kat surau, kat highway tu yang Pak Haji duk tengok tu, Allah, banyak sekali. Sampai disiapkan kerusi untuk orang solat sambil duduk atas kerusi. Pasal apa? Sakit lutut.
Sakit lutut ni kenapa sebabnya? Kenapa terlalu banyak sakit lutut di dalam masyarakat kita? Sampai sekira-kiranya penyakit lutut ni yang Pak Haji duk buat dia punya perawatan kat sini, Allah, Masya Allah, banyak sekali, Masya Allah. Ya, sebab apa? Radang. Yang kedua kita kena ingat, selalunya berlaku dia panggil gelnya kering. Bila gel dia kering, maka bila kering saja gelnya itu, maka dia nak melangkah susah. Dia bunyi kerak. Dia bunyi begitu. Kering. Macam mana nak mendatangkan? Mendatangkannya ini mesti dengan sumber yang berwarna hijau. Ya. Dua sumber yang boleh mendatangkannya itu ialah spirulina dan moringa. Bila kita ambil spirulina, kita ambil moringa, insya-Allah lutut kita akan jadi elok balik. Tetapi kena juga menggunakan radik kolagen. Radik kolagen. Subhanallah, dulu kenapa tak berlaku begini? Sebab dulu orang sudah makan kolagen. Banyak kolagen tu ada di mana-mana. Dalam ikan pun ada. Tapi ikan kita hari ni, minta maaf lah ya, ikan yang kita makan tu mana nak ada kolagen dah. Sampai pun dah beku dah 1 bulan, dah beku dah, tak cukup lagi masuk formalin. Apa ibu tahu tak apa itu formalin? Bila naik saja ikan di daratan daripada laut, dituang air formalin, air formalin banyak ni air formalin dituang di dalam tu. Apa itu formalin? Formalin itu adalah pengawet mayat. Pengawet mayat. Ketika orang mati, manusia mati, nak masuk dalam simpanan rumah mayat itu, dimasuk formalin supaya dia jadi keras. Begitu juga ikan. Jadi bila dia jadi keras, dimasukkan, kemudian letakkan ais di atasnya, dia membeku. Boleh simpan apa? Berbulan-bulan. Bila sampai dekat kita, ikan yang sudah berbulan-bulan. Jadi mana nak dapat sumber kolagen ini sebagainya? Kemudian pula kalau ambil daripada sumber-sumber yang lain pun macam tu juga. Jadi banyak yang kita ambil hari ini ialah makanan-makanan yang frozen. Frozen ni tak salah, tapi cara memprosesnya itu kita kena lihat ya. Kalau dia frozen itu dia gunakan daripada formalin, masya-Allah. Apakah ayam yang digunakan oleh HPA itu guna formalin? Ayam orang tak guna formalin, dia tak guna ubat. Itu dia hanya guna ais saja. Itu di antaranya. Baik. Jadi macam mana nak rawat sakit lutut ni? Kolagen, radik kolagen plus dengan moringa, plus dengan spirulina. Moringa tu sampai dikatakan kalau siapa ambil moringa tu nak bagi hilang bunyi kerak, kedekak ke tu, dan juga sebagainya. Tetapi percampuran yang paling kuat untuk tulang lutut ni apa dia? Tulang diubat dengan tulang lutut ni kena cari tulang lutut jugalah. Tulang lutut apa? Tulang lutut kambing. Buat sup tulang kambing. Hari ni orang dah tak suka dah nak makan daging kambing, lebih suka makan ayam, lebih suka makan rusa. Tapi rusa susah dapat pula. Kalau dapat rusa pun bagus juga, tapi cerita ni orang sudah tak suka lagi dah. Jadi oleh sebab itu maka sakitlah lutut dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka kita boleh ambil daripada sup kaki kambing. Kalau kita tak mau tu ambil syak ketelis. Kalau kita tak nak juga begitu, boleh ambil susu kambing plus dengan sari kurma. Itu di antaranya. Jadi itulah ubatnya untuk lutut. Yang kedua, jangan gemuk-gemuk sangat. Kalau dah gemuk-gemuk sangat, tapi kita kata saya ni sakit lutut bukan sebab saya gemuk, bukan, tapi saya sakit lutut sebab lutut saya ni tak tahan apa? Tak tahan berjalan. Tak tahan berjalan tu sebab terlalu gemuk lah kak. Besar sangat. Kecilkan sikit. Macam mana cara nak kecilkan sikit? Jangan buat baju lagi. Jangan setiap bulan buat baju baru. Jangan buat baju baru, beli baju baru. Bukan baju yang perlu dibesarkan, tubuh badan tu yang perlu dikecilkan. Ini cerita buat baju, buat pakaian baru. Sebab apa? Sebab badan besar. Dipompa.
dan juga dia punya sebahagian. Jadi oleh sebab itu maka kita kena kuruskan badan ya. Macam mana cara kuruskan badan? Yang pertama, jangan makan waktu malam. Yang kedua, guna asam selim. Itu yang kita. Yang ketiga, gunakan pelawas, gunakan minyak zaitun. Guna yang sesuatu yang boleh menyebabkan kita menjadi imbang sebelah. Misalnya minyak zaitun. Dengar ni, sama juga dengan ambil asam selim, tapi ada orang tak suka asam selim. Baik, ambil minyak zaitun sebagai contoh. Minyak zaitun ni kalau kita ambil minum begitu, aduh, sekali dua boleh lah. Bapak, ibu, tuan-puan, sekali dua minum boleh. Kali yang ketiga, yang keempat, dia dah bertakak kepala dah, sakit kepala. Kita minum minyak zaitun ni macam minum minyak. Manalah ada orang boleh minum minyak. Pisang goreng boleh lah. Pisang goreng ataupun cucuk goreng bolehlah kita makan. Minyak tu duduk dekat pisang. Tapi ni nak makan minyak saja, pisang tidak ada. Boleh tak? Tak boleh, susah. Jadi kalau gitu, minyak zaitun ni kena ambil juga. Sebab kalau kita ambil minyak zaitun ini, kita sudah hilang keinginan nak makan benda yang manis, sweet, crazy. Penyakit orang gemuk ni, dia tak boleh tengok, dia pantang jumpa dengan sesuatu yang manis. Itulah kesukaannya. Penyakit orang yang ada darah tinggi, dia tak akan puas dengan garam yang ada, dia nak tambah juga garam bagi jadi masin. Penyakit orang yang kecil manis, dia tak puas dengan gula yang ada, dia nak tambah lagi sesuatu yang manis. Masya Allah. Kadang-kadang air yang dia minum, 1 jug kalau manis, itu kegembiraan padanya. Saya ada seorang kawan dulu, Masya Allah, kawan baik sangat-sangat ya. Dia sebut apa? Dia sebut biar karam kerana muat. Aduh, biar karam kerana muat. Maksudnya biar dah dia jadi apa pun tak apa. Biar tenggelam perahu tu sebab kita isi penuh. Biar tenggelam. Dia sebut dekat saya, dia marah kerana saya angkat air untuk dia tu hanya 1 gelas. Dia minta 1 jug tu. Dia marah. Kenapa bagi aku 1 gelas? Kau tengok aku ni kena makan 1 jug sebagainya. Saya kata tak boleh makan banyak-banyak. Ini ayat manis, ayat sirap manis. Dia kata tak apa, biar karam kerana muat. Aduh. Bapa ibu tahu apa yang berlaku padanya. Bapa-bapa, ibu-ibu tahu tak apa yang berlaku padanya. Yang berlaku padanya, hari ini dia sudah tidak ada lagi. Dia duduk dalam tanah, dalam kubur. Bukanlah soal kita kata soal takdir ini kita nak lari batal. Tidak. Kita faham, akidah kita jelas bahawa ajal maut itu tidak tercepat, tidak terlambat. Akidah kita jelas. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita pilih untuk binasa diri kita sendiri. Sempat dia ketika hampir-hampir nak meninggal, Pak Haji ketika itu tidak ada di sini. Dia sempat meninggalkan pesan supaya 2 anaknya itu dilihat. Seorangnya, nama anaknya itu Nasaruddin, seorang yang bernama Nasriyah. Permintaannya Nasaruddin nak dijadikan ulama, Nasriyah nak dijadikan doktor, kerana beliau juga dulu belajar di universiti dalam bidang kedoktoran. Jadi oleh sebab itulah maka tak sempat ketemu Pak Haji, sudah meninggal dahulu. Masya Allah. Itu di antaranya. Itulah biar karam kerana muat tu. Jadi jangan, bila kita nak suka makan benda yang manis, macam mana kita nak sekat? Kita tidak boleh sekat. Nafsu kita nak makan. Jadi oleh sebab itu cara dia supaya nafsu kita tak minta nak makan benda yang manis, minumlah minyak zaitun. Minum minyak zaitun ni. Tapi macam lah Pak Haji kata tadi, nak minum boleh lah Pak Haji, tapi kalau selalu sakit kepala sebagainya, jangan susah. Campur dengan madu. Minum campur dengan madu, Masya Allah, tak rasa apa pun. Kalau minum macam ni, sakit tekak ni sebab kena buah daripada pohon tua. Pohon tua ni dia memang perih sikit di kita punya tekak kita tu, tapi dia campur dengan madu, dia tak rasa apa-apa. Itulah dia caranya, bagaimana kita menggunakannya sebagai salah satu daripada pengobatan. Jadi dekat sini pertanyaan Siti Hasanah awal ni, tujuannya sesuai tak untuk sakit itu? Ya, sesuai. Namun begitu harus ditambah dengan sumber-sumber yang lain. Sebab apa dikatakan sesuai? Kenapa tujuan angin dikatakan sesuai? Sebab tujuan angin juga ada kalsium yang tinggi. Di mana kalsium ada pada tujuan angin ni? Pada pokok
pasak bumi ada masuk? Masuk. Ya, supaya campuran-campuran herba Pak Haji tu kebanyakan masuk pokok pasak bumi. Sebab apa? Sebab ini adalah merupakan salah satu daripada herba utama kita. Sebab tu bila kita belajar tentang herba utama, kalau kita pergi lihat orang-orang di India, dia akan masuk herba utama dia apa dia? Lada hitam. Campuran dia mesti ada lada hitam. Orang-orang di Thailand misalnya, dia akan masukkan beras hitam. Kalau orang-orang kita di Malaysia misalnya, apa dia? Campuran dia kalau bagi Pak Haji Pak Haji akan mesti masuk pokok pasak bumi. Sebab apa? Dia yang pertamanya paling minima untuk demam. Kalau rasa nak demam, ya Allah, badan rasa demam, ambil cepat-cepat 7 angin, dia tak jadi demam. Ambil cepat-cepat kapsul radik, dia tak jadi demam. Ambil cepat-cepat kopi radik, dia tak jadi demam. Sebab tu kalau ada orang mengatakan bahawa minum kopi ni takkanlah boleh hilang demam dan sebagainya, ini mitos saja ataupun ini gimik perniagaan hanya untuk menjual produk saja. Tidak. Ini bukan gimik perniagaan, ini bukan mitos, ini adalah pembuktian. Kalau siapa tak percaya, silakan coba. Tapi pastikan dapat yang asli. Kalau dapat yang tak asli, yang banyak dijual di pasaran itu Pak Haji tidak berikan jaminan. Dengan izin Allah, kalau kita ambil daripada yang asli dengan izin Allah, demam tak jadi. Jadi itu yang orang sebut apa dalam satu peribahasa, dia katakan, ku harapkan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Jadi macam tu juga, ku sangka demam sampai ke petang, rupanya sembuh di tengah hari. Sebab apa pula sembuh pula? Sebab apa hilang pula? Ku sangka demam sampai ke petang, rupanya hilang di tengah hari. Kenapa? Sebab dia dah minum kopi radik. Ini benar ataupun hanya peribahasa? Tidak, ini adalah kebenaran. Cuba tengok ya. Baik, alhamdulillah, boleh ya. Siti Hasnah Awang, boleh kita gunakan 7 angin. Baik, kita pergi pada soalan kita yang ketiga ya. Maria Muhammad, Assalamualaikum, nak tanya, saya ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol, tapi tak tinggilah bacaannya, ubat apa yang mesti saya ambil? Kena penyakit kencing manis, kemudian darah tinggi, ada kolesterol. Ini hampir-hampir sempurna ni, hampir sempurna. Tambah lagi sakit buah pinggang, tambah sikit jantung, sempurna, lengkap. Jadi soalannya, kalau ada penyakit kita nak ambil apa? Okey, yang pertama SGH. SGH itu Human Growth Hormone. Dia ada IGF, Insulin Growth Factor. SGH kita tu ada IGF, Insulin Growth Factor. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita ambil, dengan sendirinya gula itu dapat dikawal. Yang kedua, dari kajian yang kita lakukan, bahawa orang yang mengambil SGH ini dalam masa 1 bulan penuh dia ambil 30 hari, maka kolesterolnya itu back to normal. Kalau kolesterolnya itu back to normal, dengan otomatisnya darah tinggi dia akan back to normal. Kalau ada darah tinggi, boleh jadi ada penyakit kolesterol. Kalau kolesterol itu dah turun, darah tinggi pun juga akan jadi back to normal. Tetapi ada satu perkara orang bertanya, Pak Haji, macam mana kita nak makan satu obat untuk penyakit kencing manis, darah tinggi dan kolesterol, yang murah, yang mudah, yang cepat, yang untung, bukan yang untung, yang cepat dan yang tak banyak duit dah keluar. Apa dia? Ingat sampai kapan-kapan, iaitu mengkudu. Itu dia di antaranya. Alhamdulillah, Pak Haji, terima kasih pada Pak Kiai Guswa kita yang telah menitipkan cuka mengkudu setahun kepada Pak Haji. Terima kasih banyak-banyak ya, insya-Allah ya. Nanti kita akan buat juga untuk kolesterol, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Tapi kalau ambil kapsul mengkudu pun dah cukup.
Buah mengkudu saja diproses jadi kapsul. Baik, kalau kita tidak ada buah, kalau mengkudu tidak ada buah, buat macam mana? Ambil daun yang tua, direbus dan diminum. Masya Allah, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka mengkudu ni ada di mana-mana saja. Kalaulah di Indonesia dulu Pak Haji ambil di Tapak Puan, Bapak Darwin, Allah yarham Bapak Darwin, Masya Allah, ni teman Pak Haji, dua-duanya meninggal sewaktu COVID ini, dekat-dekat meninggalnya waktu dekat. Allahu Akbar. Bapak Darwin Isa bersama dengan Bapak Dadi, bertemunya kami dulu di Bandung, membuat program di Bandung. Masya Allah, Masya Allah. Kedua mereka sudah pergi, sudah meninggalkan Pak Haji, ya, Masya Allah. Baik, kita lihat lagi pada soalan yang seterusnya, ya. Salam Tuan Haji, saya ada darah tinggi, polisis kidney. Sebelum ni saya makan bajakan hanya petang lepas asar 1 biji saja. Kesan semua tubuh kanan terasa berdenyut, dari kepala, dada, tengah macam elektrik, kaki, ibu jari hingga betis berdenyut. Pinggang kanan macam berdenyut juga, mata kanan bergerak merah, gatal dan denyut. Esok makan lagi, mata gatal saja, bengkak surut, agak cuak juga, saya teruskan juga. Tapak tangan kiri, bahagian tangan berdenyut, macam sakit sikit, cuma yang kanan urat tu macam biru hitam, setelah itu biru saja. Semalam saya makan bajakan 2 biji, apakah panas? Tapi hujung jari kaki saya tak sejuk, selalunya sejuk. Ini dia soalannya. Baik, kita berhenti sebentar sebelum ini, selepas ni Pak Haji akan menjawab. Silakan. Alhamdulillah, Pak Haji teruskan lagi untuk kita tengok soalan ni. Soalan yang cerita dia bahawa ada sis. Jadi sis ini di bawah pinggang, ya. Dan ada darah tinggi, jadi nak makan apa? Jadi kalau makan bajakah, kesan-kesan lepas makan tu memanglah, kalau kita nak tengok herba tu berkesan, lepas kita makan tu dia akan beri satu kesan. Demam kah, sakit kah, ngeri-ngeri kah, ngilu-ngilu kah, itu apa semua adalah merupakan kesan daripada herba yang kita makan. Jadi kalau timbul kesan macam tu, macam mana? Kita tidak boleh mengklasifikasikan atau tak boleh kita membuat satu keputusan bahawa bila kita makan sakit dia tidak baik. Tidak boleh. Ini satu kesalahan orang dalam memahami tentang ilmu pengubatan herba.
Kita kalau kita makan menyebabkan bertambah sakit, belum tentu kata itu adalah merupakan satu keburukan. Kadang-kadang orang tu dia dah ambil ubat kimia dah 10 tahun dah, tiba-tiba dia ambil herba. Ubat kimia itu, Pak Haji dah sebutkan, ubat kimia dia penghilang rasa. Ubat herba pendatang rasa. Jadi bila dia ambil ubat kimia 10 tahun, dia menghilangkan rasa, tapi badan orang tu makin lemah. Sebab itu dia kuat itu hanya dengan steroid, dia kuat itu dengan painkiller. Tapi bila painkiller dia tak makan, dia jatuh rebah dan sebagainya. Jadi bila dia ambil herba, maka herba itu dia buat proses untuk cleansing semula dan tubuh badannya detoksifikasi semula supaya organ-organ itu segar, hidup baru, cuci semula. Jadi masa itulah timbullah sakit. Memang sakit kena tahan. Berapa lama sakit ni? Kadang-kadang sampai 6 bulan. Jadi oleh sebab itu, maka kalau kita nak dapatkan kesembuhan, kita mesti ready apa? Ready fikiran untuk apa? Untuk rasa. Sama, kerana selama ni rasa tu dah hilang. Ya, kita makan saja, tapi akhirnya kita binasa. Jadi orang kata, kalau tak sanggup melawan ombak, jangan mendirikan rumah di tepi pantai. Jadi oleh sebab itu, bila kita sudah ambil herba, kita kena bersiap sedia dengan proses healing crisis, orang panggil healing crisis. Macam mana dia akan bertindak pada tubuh badan kita. Jadi kadang-kadang mata jadi merah, betul. Kadang-kadang jadi berdenyut-denyut tempat tu, betul. Herba yang kita ambil tu betul dah, tetapi kita kerana healing crisis itu kuat, kita tak tahan. Dia kata, Pak Haji, aku faham, ini DOC, aku faham, tapi aku tak tahan. Maka pada ketika itu dikurangi dosisnya. Dan bolehlah diambilkan ubat-ubat kimia itu berselang-selang. Biasanya kalau ambil setiap hari itu 3 kali, boleh ambil sekali saja. Biasanya kalau sudah ambil setiap hari, boleh selangkan sehari, selang 2 hari. Lama-lama program meninggalkan perlahan-lahan. Kita tak boleh rentap terus tinggal, awak mesti tinggal terus sebagainya. Tak boleh, bahaya macam tu, sebab tubuh badannya tak bersiap sedia. Dan insya-Allah bila dia pergi cek kepada doktor yang ada pertemuan rutin setiap bulan sebagainya, nanti satu kegembiraan bila doktor kata nampaknya makin bagus, diteruskan makan ubat kimia tu, nampaknya semakin bagus. Itu akan kata doktor. Jadi tak perlulah kita pula berhujang doktor, saya sebenarnya saya tak makan ubat kimia, saya makan ubat-ubat ni. Jangan sebut macam tu, tak boleh, doktor marah nanti bila bukan hanya doktor marah, nanti orang kata yang ajar tu Pak Haji. Bukan, Pak Haji tak ajar macam tu. Dengar betul-betul, tak ajar dia punya macam tu. Itu bukan satu kaedah kita, ya. Jadi herba ni seperti apa? Dia boleh jadi complementary, boleh jadi alternatif. Tapi kalau orang tu sudah ada pilihan dirinya sendiri, Pak Haji, aku sudah tak mau lah. Pasal apa? Aku makan ni mata dah jadi makin kelabu, mata dah jadi makin rabun, darah tinggi, ada kencing manis, ada lagi entah tahun depan jadi apa lagi, aku tak tahulah. Nak jalan dah menggetar-getar gitu, aku nak tinggal terus. Itu pilihannya. Jadi oleh sebab itu, maka apa juga yang kita buat ini, kita mesti tahu ya, bahawa ya apa yang diceritakan ini, bahawa insya-Allah teruskan. Pada soalan ini diteruskan, insya-Allah sudah menandakan tanda-tanda pembaikan. Okey, kita pergi pada soalan yang kelima. Anak saya kerap bersin pagi dan bersin petang, bersin hingus sangat banyak. Lelaki umur 8 tahun, mata kiri kerap merah. Perempuan 6 tahun, tidur malam dada berbunyi macam kak dan bersiul. Pagi bersin macam tak jadi, kadang-kadang hingus putih. Kecil dulu kerap ambil gas. Sebelum tidur bagi kelulut, ada nampak kurang sedikit. Saya nak beri mereka herba apa yang sesuai untuk pencerahan. Ini dia antaranya. Bila kecil-kecil dulu kena asma. Bila kena asma, maka dia perlu bergantung kepada gas. Jadi akhirnya bila dia tak ambil gas tersebut, maka mukus itu terjadi banyak dalam tubuh badannya. Dia jadi radang. Jadi oleh sebab itu kita nak cari satu herba yang antihistamin. Herbanya ialah Cocinium Plus.
Kita sudah ada produk kita namanya Cosinium Plus. Alhamdulillah, ambil saja Cosinium Plus itu. Kalau umur 6 tahun ni, satu kapsul sudah cukup lah. Ataupun kita buka kapsulnya, kita aduk-adukkan, kita ambil air benihnya, campur sikit dengan gula ataupun campur dengan madu lah. Madu yang terbaik. Campur bagi dia minum. Pelan-pelan, sikit-sikit, jangan banyak-banyak. Jangan kita nak hilang terus, esok jangan. Bagi sikit-sikit supaya Cosinium tu ada pahit-pahit sikit, campur dengan gula. Gula itu madu maksudnya, supaya anak itu boleh minum. Jangan kita paksa dia minum. Kita paksa, tak boleh paksa orang minum ubat. Kalau kita paksa orang minum ubat, tubuh badannya itu akan blok. Dan herba tak dapat berkesan. Sebab dia dah blok. Otak dia dah blok. Walaupun ubat tu jadi baik macam mana pun, dia akan nampak buruk. Itu yang paling penting. Betul, kita boleh bagikan dia dengan madu kelulut. Bagus. Ini sangat-sangat baik, boleh kita berikan terus. Tetapi kelulut yang terbaik, kita kena ambil daripada jenis bunga-bunga yang tertentu. Apa bunga yang terbaik? Salah satunya, ingat ya, kalau kita tengok tempat kelulut, orang belah kelulut, tanya dia, ni makan bunga apa? Oh, dia kata, ni makan bunga durian. Alhamdulillah, baik. Ini makan bunga apa? Dia kata, ini makan bunga belimbing. Oh, bagus. Ini makan bunga apa? Dia kata, ini makan bunga daripada satu jenis bunga yang disebut orang, bunganya air mata pengantin. Tu dia. Bunga air mata pengantin. Allahu Akbar. Kita pun tak faham kenapalah pengantin tu menangis pula. Sampai diberikan nama air mata pengantin. Tuan, puan, bunga tu cantik. Warna dia merah bercampur-campur dengan warna lain. Kita tengok daripada jauh, bright colournya. Kita pun tengok gembira. Bukan saja kita gembira, kelulut pun suka. Jadi kenapa kita nak katakan macam tu? Jadi kita katakan air mata gembira pengantin. Jadi oleh sebab itu, maka kita cari yang kelulut, trigona ini yang cari makan daripada bunga tu. Masya Allah. Macam dekat Mesir lah. Dekat Mesir tu ada satu tempat, Aswan namanya. Tempat tu ada penanaman habatus sauda. Jadi orang menternak lebah kat situ. Lebah yang menghasilkan madu habatus sauda. Berartinya madu yang diambil daripada bunga habatus sauda. Itu yang sangat-sangat terbaik. Definisi kita pula berbeza. Madu habatus sauda, madu campur dengan minyak habatus sauda. Oh, tak jadi. Kalau madu campur dengan minyak habatus sauda, boleh jadikan obat, boleh, tetapi dia tidak bergabung. Sebab apa? Minyak campur dengan air. Jadi dia akan ada pemisahan. Tapi kalau madu habatus sauda benar daripada Mesir, yang diambil bunga habatus sauda itu, dia tidak nampak minyak. Dia tetap muncul dalam bentuk madu. Kalau madu dicampur dengan minyak habatus sauda, dia muncul dalam dua bentuk, air dan juga minyak. Tetapi kalau madu habatus sauda, dia akan muncul dalam satu bentuk, iaitu madu. Jadi madu habatus sauda. Kalau yang satu lagi, habatus sauda madu. Betul ke? Habatus sauda plus madu. Itu dia punya macam tu. Masya Allah ya. Baik. Jadi kita boleh pilih dengan kita mengambil daripada habatus sauda atau habatus sauda. Kita ambil daripada madu kelulut. Pilih. Ada banyak jenis ni. Jenis 1, jenis 2, jenis 3, jenis 4. Ada yang pahit, ada yang asam sungguh. Ada yang manis, ada yang pahit, asam, masin, manis, ada semua. Seperti madu pelawan. Madu pelawan misalnya. Madu pelawan ni madu kelulut kah? Kalau ada madu kelulut pelawan, dia akan sifat macam tu. Begitu juga dengan madu kelulut ni ada banyak jenis. Orang panggil dia trigona. Ya, yang terkenal ada dua saja, Thoracica dan Itama. Thoracica dan Itama ni yang halus-halus, hitam halus-halus itu, yang ada sarangnya itu ada seperti corong air itu. Itu di antaranya. Jadi kita tengok sarang, kita tahu ini Itama ke Thoracica. Tengok sarang sudah pun kita tahu siapa yang duduk dalamnya. Semacam kita lah, kita tengok bentuk rumah.
Kalau rumah orang buat bendang ni, maka kita tengok kalau di tempat Pak Haji dulu, rumahnya tinggi-tinggi, rumah panggung. Indonesia panggil rumah panggung. Sebab apa? Sebab di bawahnya boleh letak padi kalau basah musim hujan. Itu kita tahu dah. Ciri-ciri pembinaan rumah itu menunjukkan kegunaannya. Itu di antaranya. Wallahu alam, nanti kita tengok lagi insya-Allah. Baik, teruskan saja Cosinium plus dengan madu kelulut. Alhamdulillah, kita tengok soalan yang seterusnya. Salam Tuan Haji. Ibu saya mengidap kanker payudara baru terasa sudah 1 tahun, umur 52 tahun dan sudah minum syak katilah habis 2 botol, yang terakhir bajaka sudah habis 3 botol. Tapi rasa nyerinya masih ada. Mohon maaf Tuan Haji, harus minum herba apa lagi sesuainya? Masya-Allah, masya-Allah. Bapak Syamsul Arifin, Pasuruan, Jawa Timur. Apa khabar Pak Syamsul ya? Lama kita tak ketemu. Nanti ingat sekali Pak Haji dengan Pasuruan yang indah, yang cantik itu. Ya Allah, subhanallah, ramai sekali kalau pergi ke sana. Masya-Allah, terkenang. Satu ketika kita buat satu program di rumah Bapak Guswa, ada hujan lebat sekali. Oh subhanallah, itu kenangan ya. Jadi insya-Allah Bapak Syamsul Arifin, kita jumpa lagi nanti. Baik, soalan tentang kanker payudara ni, cuba dengar betul-betul ya. Yang pertama, pastikan bahawa kayu bajaka itu kayu yang betul. Sebab berdasarkan pada pemerhatian Pak Haji, ada 2-3 spesies yang sudah beredar di pasaran Indonesia. Spesies itu memang dipanggil bajakah juga. Bajakah ada banyak spesies. Ada yang batangnya merah, ada yang tak merah. Yang merah itu biasanya Pak Haji tak pernah guna. Biasa gunanya yang biasa-biasa saja. Itu yang subhanallah, yang mendapat anugerah di Korea Selatan itu oleh penelitian yang dibawa oleh anak orang Dayak itu ialah jenis itu, spesies itu. Jadi oleh sebab itu, kita nak cari kayu bajakah ini, yang pertama spesiesnya betul. Yang kedua, di mana ditumbuh. Tumbuh itu penting. Boleh jadi juga ditumbuh di mana pun dia berkesan, tetapi ada kelebihan pada suatu bumi di mana dia tumbuh. Sebab itu, kalau kita belajar dalam ilmu herba, ada disebut di manakah kekuatan. Kekuatan hantuah, pada kerisnya kah? Kepada keris taming sarinya kah? Atau di mana? Di mana kekuatan hantuah? Jadi, itu dia. Kekuatan hantuah terletak pada huruf ta-nya itu. Kalau ditukar jadi ba, jadi buah. Dah jadi lemah bila buah dimakan di orang. Jadi di mana pula kekuatannya itu daripada kekuatan herba? Pada daunnya kah? Pada batangnya kah? Pada buahnya kah? Tidak. Kekuatan herba itu terletak di bumi mana dia tumbuh. Jadi oleh sebab itu, maka bila saja anak-anak daripada anak-anak orang Dayak ni menemui itu, Pak Haji rakan-rakan mencari sumber informasi dulu. Dan kita keluarkan daripada tempat yang diambil, tempat yang diuji. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Pak Syamsul Arifin ya, ambil bajakah kita, bajakah daripada Pak Haji. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kita makan bajakah mesti cukup dosisnya. Apa dia? 3 kapsul pagi, 3 kapsul petang, 3 kapsul malam. Yang kedua, kita kena ambil batang dia tu. Batang dia tu kita kena potong besar-besar ya. Dan kita kena ambil bajakah, tak boleh ambil kecil-kecil, tak boleh ambil bajakah batang dia besar-besar ni, tak boleh. Bajakah kena batang besar ni, kena ini besar-besar ni, ini punya besar-besar ni. Jadi baru dia ada bahan dia. Maka kita potong dia 3 keping besar-besar ni, 3 keping. Jadi 3 keping itu kita rebus dalam 2 liter air sampai dia mendidih dan kita minum. Minum untuk 3 hari. Dalam masa 3 hari lagi masih lagi mengeluarkan warna, masih ada rasa, tapi kita buang. Ambil lagi 3 keping lagi, rebus terusnya. Jadi kita minum yang bentuk rebusan itu sehari 3 kali, dalam bentuk kapsul sehari 3 kali. Kalau dah minum kapsul, kenapa nak rebusan lagi Pak Haji? Kalau sudah rebusan, kenapa nak dikapsulkan lagi? Tak boleh. Undang-undang dia macam tu. Kalau kita ambil kapsul saja, dia tak berkesan Pak. Dia tak berkesan. Ni kanker. Ketika kita sebut kanker ni, kanker kita sebut biasa-biasa sajalah. Kita tak nak bagi orang tu panik. Tapi beza dia antara sebutan dia seperti kita sebut kucing, harimau. Kucing,
harimau. Begitu. Bila kita sebut kucing tu, Allah manjanya kucing. Harimau makan orang. Jadi penyakit kanker pun macam tu juga. Penyakit bisul, kanker. Jadi bila sebut kanker ni, kanser ni, kena serius. Kena serius. Yang kedua, dia kena ada sumber kalsium. Ingat, kalau tak ada kalsium, dia tak mau. Yang ketiga, dia kena ada albumin. Kalau albumin tak ada, dia tak mau. Jadi sebab itu Pak, kalau hanya beradu kekuatan pokok bajakah untuk ubat kanker saja, kita tak kuat. Dikalahkan. Bajakah ini mesti dibantu oleh kapsul ikan haruan, ikan gabus untuk dapat albuminnya dan dibantu dengan sumber kalsium. Kalsium itu penting. Kalsium itu sirih, kapsul sirih plus, atau ambil sirih saja, rebus, minum. InsyaAllah sembuh dengan izin Allah. Baik, terima kasih. Kita lihat lagi soalan selanjutnya. Assalamualaikum Tuan Haji. Sahabat saya dari Johor sakit jantung, terendam air. Mohon pencerahan, perlu makan herba apa? Ini sakit jantung. Sakit jantung, ada satu sakit jantung kerana ketersumbatan, arteriosklerosis. Satu lagi sakit jantung kerana terendam air. Kenapa boleh terendam air? Kalau orang sakit jantung terendam air, yang pertama dia jadi lemah, nak berjalan jauh dia tak boleh. Seperti dia lemas dalam air. Yang kedua, tengok betisnya bengkak. Yang ketiga, kadang-kadang luka jadi kudis lagi di betis tersebut. Sebab apa dia terendam air? Sebab air tak boleh keluar. Kenapa air tak boleh keluar? Sebab dia lemah jantung. Kenapa dia lemah jantung? Sebab air tak boleh keluar. Kenapa air tak boleh keluar? Sebab dia lemah jantung. Dia bukan jawapan dia begitu. Jawapan dia begini. Kenapa air tak boleh keluar? Sebab tak ada yang nak bawa dia keluar. Nak bawa dia keluar itu apa dia? Siapa yang boleh bawakan air keluar daripada tubuh badan kita? Nak minta tolong dengan siapa? Bantuan dengan siapa? Siapa yang bisa kita minta bantu? Minta bantu dengan frontliner. Minta bantuan dengan frontliner. Siapa frontliner tersebut? Doktor apa? Apa namanya doktor? Bukan doktor frontliner. Itu kan Pak Ji sebut dah. Itu ikan gabus probumin, albumin. Jadi kalau ambil albumin ini, jangan ambil sikit. Ambil 5 kapsul, 5 kapsul, 5 kapsul. Kalau dia sudah penat begitu, sudah terendam itu, ambil 5 kapsul, 5 kapsul, 5 kapsul. Esoknya insyaAllah betisnya itu sudah hilang airnya. Dia dah kencing keluar. Hilanglah kepenatan itu. Kemudian sambung lagi dengan herba-herba kita. Herba seperti tujuh angin. Kita ambil juga daripada omega. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak sebutkan bahawa orang yang terendam jantungnya, dia jadi kurus. Dia jadi kurus saja. Jadi sebab itu mesti keluarkan air tersebut. Keluar dulu. Apa dia? Albumin. Sebab itu doktor kepada hati adalah albumin. Doktor kepada jantung adalah albumin. Doktor kepada paru-paru adalah albumin. Doktor kepada ginjal adalah albumin. Jadi ada 9-8 jenis penyakit yang mempunyai kesan pengaruh yang sangat ketara. Efek yang sangat besar sekiranya kehilangan albumin dalam tubuh badan. Jadi bapa ibu sekalian, albumin itu penting. Ikan haruan itu penting. Susah sekali nak dapat ikan haruan. Pak Haji terpaksa cari sana, cari sini dan sebagainya. Terpaksa pergi ke market sendiri. Pergi ke market sendiri, membuat peninjauan. Peninjauan, membuat penelitian. Sebab orang kata ikan haruan sudah habis. Alhamdulillah dengan izin Allah, ya, kita jumpa supplier, Masya Allah. Sempat ada lagi. InsyaAllah bagi yang ada dekat Malaysia, order segera lagi insyaAllah. Baik. Kemudian kenapa kita perlu beri omega 3? Omega 3 ada dua. Satu omega 3 daripada omega 3 squalene, daripada hati ikan hiu. Sekarang Pak Haji sudah boleh buat omega 3 mild yang elok, yang kuat sekuat yang kita buat yang dulu. Apa tu? Omega 3 daripada ikan tenggiri biru. Tunggu 1 minggu lagi di Indonesia sudah terdapat omega 3 daripada ikan tenggiri biru. Kalau dekat Malaysia ni Mega 3. Mega 3 tu bagus sekali. Dan Alhamdulillah, jadi yang kita buat di Indonesia ini, kita sudah boleh keluar dengan harganya yang murah, yang boleh didapati oleh orang, iaitu 60 kapsul sama dengan RM150,000 saja. 50 nilai mata, 50 point value, insya-Allah. Ya, jadi kita gunakan itu, insya-Allah. Tunggu 1 minggu lagi Pak Haji bisa keluarkan. Alhamdulillah. Baik, jadi kita percampuran dia apa? Percampuran dia di antara
albumin dan omega 3. Itu yang antaranya. Baik. Masa sudah cukup atau tidak lagi ni masanya? Ada sikit lagi masa ya, ada 10 minit lagi. Jadi Pak Haji teruskan lagi soalan. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Kedah, mohon bantuan Pak Haji. Ya, dari Kedah. Pak Haji daripada Perlis, tinggal di Kedah. Saya terjatuh berapa kali dan kepala saya terhantuk. Masya Allah. Saya dah pergi hospital, tidak ada apa pendarahan yang patah. Saya dah 3 kali dah berbekam dan tarik saraf. Saya juga dapat simptom vertigo, pusing-pusing. Saraf bahagian pinggang sampai kaki saya tegang, berat serta sering sakit tumit sampai sekarang. Sekarang ini saya makan Mekomin B12. Boleh bertahan saja. Mohon bantuan Pak Haji, apa yang perlu saya makan? Ini dia masalahnya, sudah terjatuh. Ini masalah ni mungkin ada darah tinggi yang boleh menyebabkan vertigo ni. Vertigo ni pusing bukan pusing. Vertigo ni susah kali nak hilang. Kalau makan herba, makan ubat-ubat kimia, susah nak hilang. Ada Pak Haji bertemu orang vertigo ni bertahun-tahun tak boleh buka mata. Bukan mata yang pusing, bukan mata pusing. Dia kata dia terpaksa hari-hari tutup mata. Buka mata, berpusing macam nak runtuh rumah, macam bergerak-gerak rumah. Tetapi tahukah kita bahawa obat untuk vertigo itu ialah daun papaya, daun betik yang tangkainya warna biru. Ambil daunnya itu, dibagi 3, direbus satu bahagian, minum air pada waktu pagi, rebus bahagian yang kedua pada waktu petang, rebus bahagian yang ketiga, minum pada waktu malam. Ataupun 1/3 itu untuk satu hari pun dah cukup dah. 1/3 lagi untuk hari kedua, 1/3 lagi untuk hari yang ketiga. Kalau daun itu besar, insya-Allah dengan izin Allah. Tapi daun yang tangkainya warna biru. Apa bedanya tangkai biru dengan tangkai hijau Pak Haji? Wallahu alam. Pak Haji tak tahulah bedanya apa. Tu kena tanya ahli sains, kena tanya penyelidik, kena tanya dekat ahli-ahli saintis. Wahai saintis-saintis sekalian, cuba buat kajian. Kenapalah tangkai pokok papaya ni, kalau kita ambil tangkai dia yang warna biru ni, bisa untuk vertigo. Nanti dia akan tanya, kamu tahu informasi ni daripada mana? Pak Haji beritahu. Dia kata Pak Haji tu dia beritahu macam-macam. Sebagainya, coba dulu. Jangan kata gitu, coba dulu. Kalau tidak pun ambil masa 6 bulan, pilih. Mau coba? Jadi itu saja ubat dia. Masya Allah. Kemudian yang saraf ini, ini kena ubat lah. Kerana duduk kat Kedah, datanglah tempat Pak Haji dia ni ya. Mudah saja lepas asar sampai waktu sebelum maghrib, insya-Allah ya. Kalau datang awal-awal sikit sebab orang ramai, nanti kena tunggu vertigo pula sebagainya ya. Insya-Allah. Jadi soalan yang kedua, anak saya sering letih dan mengantuk, susah nak bangun pagi dan mudah sesema. Cuaca sejuk dan berhabuk, dia akan tinggal di asrama nanti. Mohon Pak Haji bantu juga mindanya, iaitu bagi dia ingat. Kalau untuk ingat, Pak Haji dah sebut dah MMP itu tinggi lagi darjatnya daripada radio IQ untuk ingat. Sebab dia hanya bertindak dalam masa 1 minggu je. Orang terhempas kepalanya, orang nak subhanallah, bagus sekali. Jadi otak ni dia ada hubungan dengan saraf juga. Jadi kalau penyakit saraf boleh kita gunakan yang ni. Kenapa Pak Haji tak bagi obat ni di tempat perawatan Pak Haji? Tak bagi, mahal. Oh, rupanya Pak Haji ni ada lagi kira-kira tentang dunia. Kira-kira tentang dunia sebab ada kira mahal murahnya. Bukan begitu. Pak Haji nak tengok kesungguhan. Orang yang datang tu. Dia kata, Pak Haji, saya nak minta beli obat yang mahal tu. Ubat apa? MMP untuk saraf, otak. Orang lupa, orang pikun, orang tak ingat, orang susah ingat, orang yang anak-anak kecil yang ada masalah saraf, masalah epilepsi, masalah apa juga, gunakan MMP. Minta beli dengan Pak Haji. Macam tu. Ya, insya-Allah boleh kita gunakan. Tetapi kalau macam ni dia mengantuk ingat. Kita pun kadang-kadang kita bawa mobil mengantuk, lena di sepanjang jalan, lena saja. Naik mobil pun lena, dibawa orang pun kita lena, dengan tenangnya, dengan damai-damainya. Bawa sendiri pun tak boleh jalan jauh, sekejap mengantuk.
Macam orang tak ada motivasi, lena saja dalam perjalanan. Patutnya dalam perjalanan tu fokus tengok di depan, fikir bagaimana cara kita nak jadi sebagai pejuang produk halal yang tangguh. Yang tangguh ni dalam bahasa Indonesia, tangguh tu kuat, yang bagus. Tapi kalau bahasa Malaysia kalau sebut yang tangguh tu yang delay yang dikemudian-kemudiankan. Itulah bahasanya. Jadi bahasa Indonesia. Jadi kita buat begitu. Kenapa? Dia kurang oksigen. Apa yang dia mesti ambil? Spirulina, moringa, omega, spirulina, moringa. InsyaAllah dia tak ngantuk lagi. Bukan takat anak saja. Bapa anak tu pun boleh, ibu anak tu pun boleh. Ya, untuk mengelakkan daripada dia duduk mengantuk. Tak jadi hidup dalam mengantuk ni tuan-tuan. Masya-Allah. Baik, soalan Pak Haji yang Pak Haji baca ni soalan yang terakhir ya, kira-kiranya pertama ya. Assalamualaikum Tuan Haji, mak saudara saya umur 66 tahun, sakit telinga 20 tahun berbunyi. 20 tahun berbunyi. Masya-Allah. Rezeki pun ada gatal seluruh muka, pedih seluruh badan, macam ada luka, mata kelabu, lidah rasa duk tarik sebelah kanan, kuku cepat rapuh dan rosak, katanya macam ada saka di rumah beliau. Minta Tuan Haji tolong beri pencerahan. Allahu akbar. Saka-saka ni yang Pak Haji tak tahu. Pusaka Pak Haji tahulah, pusaka kebun untuk ada musang king, pusaka daripada pokok getah karet itu, pusaka tahulah ni saka-saka jin. Pak Haji tak tahu bagainya. Tapi kalau gatal-gatal telinga tak dengar tu, berbunyi itu, insya-Allah obatnya menggunakan kapsul gamat dan juga teh herba pegaga. Teh herba pegaga itu sebab bunyi itu dia asal daripada ginjal, kita bagi teh herba. Ya, kemudian kita bagi gamat. Gamat itu memang dia baik untuk saraf telinga dan juga dia punya sebagainya. Kemudian sekarang ni nampaknya mata dah makin kelabu, lidah rasa duk tarik sebelah kanan. Ini bahaya. Yang ni dia nak pergi jadi stroke lah ni. Dia nak pergi jadi stroke lah. Jadi oleh sebab tu cepat-cepat guna HGH, human growth hormone kita itu, cepat-cepat untuk menghilangkannya. Ya, kemudian bahagian saka-sakanya Pak Haji tak tahu, yang tu minta maaf tak sempat belajar. Tok guru Pak Haji meninggal, tak ada nak cerita pasal saka-saka saya. Cumanya bagi diri Pak Haji, kalau soal-soal tentang saka, jin apa semua, keturunan apa semua yang amal-amal gitu, kalau kita tak bercakap tentang dia, kita tak berkisah dengan dia, kita tak angkat-angkat isu dia, maka dia akan hilang sendirinya. Yang penting rumah tu sering baca Quran, sering bercakap pasal Islam. Mana ada mau jin-jin itu mau duduk dengan tempat orang yang bercakap tentang Islam, ya. Apatah lagi jin-jin yang kafir, dia tak mau. Ada rumah tu ada bacaan Quran, buka saja. Buka daripada HP pun ada bacaan Qurannya, buka bagi dia sentiasa hidup begitu saja. Dan rumah tu dapat barakah, ya. Itu di antaranya. Oh, ni ada satu soalan yang terakhir. Salam Tuan Haji, saya ada darah tinggi, polycystic kidney disease, dan juga saya makan bajaka lepas asal 1 biji, kesannya tubuh-tubuh kita sakit dan sebagainya. Oh, yang ni bukan. Yang ni sudah Pak Haji baca dah ini. Ini dia. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Julistina Padang Sidimpuan. Nama saya begini. Pasien dia 3 tahun, lelaki, leukemia. Oh, yang ni juga telah Pak Haji jawab terdahulunya ya. Penyakit leukemia ini sila rujuk di dalam yang lepas. Jadi siapa yang lagi yang mau tanya soalan-soalan ni, boleh saja terus kepada Pak Haji terus. Nanti kita akan cuba untuk membincangkannya. Juga boleh kepada Cik Asilah terus, insya-Allah. Baik, terima kasih atas kebersamaan ini. Teruskan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.